Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Siti Fairuz, guru sejarah anda untuk hari ini. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom sama-sama kita menonton video yang telah saya sediakan. Jadi, berdasarkan video yang telah kita tonton, rasa-rasanya apakah tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Ya, betul tu. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini berkisar tentang peperangan. Perang yang kita akan pelajari pada hari ini ialah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939 hingga 1945. Perang ini berlaku di dua medan pertempuran iaitu di Eropah dan Asia Pasifik. Peperangan ini juga melibatkan dua pakatan iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Tetapi pada hari ini kita akan fokus kepada Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah. Di bawah tajuk Perang Dunia Kedua di Eropah terdapat 3 subtopik yang kita akan pelajari. Subtopik yang pertama, faktor Perang Dunia Kedua di Eropah. Yang kedua, peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah. Dan yang ketiga, kesan Perang Dunia Kedua di Eropah. Tetapi pada hari ini kita hanya akan fokus kepada subtopik yang pertama iaitu faktor berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah, iaitu yang pertama, kemunculan ideologi baharu, yang kedua, ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles, dan yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Jadi, jom kita lihat faktor yang pertama. Terdapat 2 ideologi baharu yang muncul di Eropah, iaitu yang pertama, fasisma. Gerakan fasisma merupakan sebuah gerakan di bawah pimpinan Benito Mussolini. Parti fasis ini berjaya menguasai Itali pada tahun 1922. Mereka memberikan keutamaan kepada negara melebihi kepentingan individu. Ideologi ini juga percaya kepada nasionalisme yang melampau, termasuklah berperang. Bagi memulihkan imej Itali, Itali telah menjajah Habsyah dan Albania. Ideologi kedua pula ialah gerakan Nazisme. Nazisme berada di bawah pimpinan Adolf Hitler. Parti Nazi berjaya membentuk kerajaan pada tahun 1933. Gerakan Nazisme mengagungkan bangsa Jerman dan Hitler berusaha memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan Perjanjian Versailles. Jadi, apakah Perjanjian Versailles yang telah diketepikan oleh Adolf Hitler? Adolf Hitler telah membina semula angkatan tenteranya dan menduduki semula Rhineland, sebuah wilayah Jerman yang hilang sewaktu Perang Dunia Pertama. Kita teruskan dengan faktor yang kedua. Faktor yang kedua ialah ketidakpuasan hati terhadap Perjanjian Versailles. Terdapat 2 negara yang berasa tidak puas hati terhadap perjanjian ini, iaitu negara Itali dan negara Jerman. Jadi jom kita lihat mengapakah Jerman berasa tidak berpuas hati terhadap perjanjian ini. Jerman menganggap perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian yang tidak adil dan menjejaskan kedaulatan Jerman. Kerana melalui perjanjian ini, Jerman kehilangan tanah jajahan. Selain itu, Jerman juga perlu membayar pampasan perang yang tinggi sehingga menyebabkan ekonomi Jerman merosot dan berlaku inflasi yang teruk di Jerman. Itali pula merupakan salah sebuah negara dalam Pakatan Bertiga, sebuah pakatan yang wujud dalam Perang Dunia Pertama. Itali tidak berpuas hati terhadap Perjanjian Versailles kerana mereka tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperoleh oleh Perancis dan Poland. Dan faktor yang terakhir ialah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa.
Liga Bangsa-Bangsa merupakan sebuah pertubuhan yang ditubuhkan selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama. Liga ini berperanan memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Walau bagaimanapun, liga ini gagal menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama yang akhirnya membawa kepada meletusnya Perang Dunia Kedua. Seterusnya, jom kita lihat apakah krisis yang gagal ditangani oleh liga ini. Seterusnya, jom kita lihat apakah krisis yang gagal ditangani oleh liga ini. Terdapat 3 krisis yang gagal ditangani oleh Liga Bangsa-Bangsa, iaitu yang pertama, krisis Manchuria 1931-1933. Di dalam krisis ini, Jepun telah menakluki Manchuria, iaitu sebuah wilayah di bawah penguasaan China. Krisis yang kedua ialah Perjanjian Pelucutan Senjata 1932-1934. Jerman telah keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Krisis yang ketiga ialah krisis Habsyah yang berlaku pada tahun 1935-1936, yang mana Itali telah menyerang Habsyah di Afrika. Jadi, ketiga-tiga krisis yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua, Ketiga-tiga krisis yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama ini menunjukkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Maka ini membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.